Selamat pagi dan salam sejahtera bersama saya Konstantin Pahlawan dalam Berita Pagi Sabah edisi Rabu 23 Disember 2020. Hari kedua mesyuarat kedua penggal pertama sidang Dewan Undangan Negeri Dun Sabah ke-16 semalam menyaksikan 8 menteri membuat penggulungan perbahasan bagi kementerian masing-masing. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Jafri Arifin dalam penggulungannya memaklumkan pandemik COVID-19 memberi impak besar kepada sektor pelancongan Sabah. Sehubungan itu, Kementerian melalui Lembaga Pelancongan Sabah merangka roadmap atau peta jalan untuk pembaharuan sektor pelancongan negeri. Peta jalan tersebut menyasarkan kedatangan 280,000 pelancong antarabangsa dan 1 juta pelancong domestik tahun depan. Menurut Datuk Jafri, dalam tempoh 9 bulan pertama tahun ini, bilangan pelancong ke Sabah hanya 948,000 orang berbanding 3.1 juta pelancong pada tahun 2019. 4 komponen utama ditekankan dalam strategi pemulihan ini, antaranya memupuk semula keyakinan pengguna melalui platform media sosial, memberi sokongan kepada pemain industri melalui pemberian bantuan dan insentif kepada pengusaha industri serta kerjasama strategik yang berterusan dengan rakan industri pelancongan. Sementara itu, ketika penggulungan bagi Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Menterinya Datuk Seri Panglima Masdi Manjun menyatakan sebanyak 23.3 juta ringgit disediakan untuk pihak berkuasa tempatan pada tahun depan. Ia untuk melaksana pelbagai projek pembangunan prasarana dan kemudahan asas seperti pembinaan titian umum, menaik taraf tapak tamu, menyelenggara pasar awam, menaik taraf Dewan Masyarakat, membina tandas awam dan gerai. Dalam pada itu, sebanyak 175 unit rumah mampu milik untuk golongan B40 akan mula dibina di bawah RMK 12 dengan kos RM26.42 juta. Kementerian Belia dan Sukan KBS Negeri Sabah bercadang melaksanakan 4 inisiatif pelan tindakan di bawah 2 pakej utama dalam Sabah Maju Jaya, iaitu pakej Sabah Maju Jaya Modal Insan dan Kemakmuran Rakyat serta pakej Maju Jaya Jalinan Infrastruktur dan Kelestarian Hijau. Menterinya Datuk Elron Angin berkata 4 inisiatif itu antaranya pemindahan teknologi kemahiran pertanian belia antarabangsa. Ia memberi peluang kepada belia menerajui bidang pertanian melalui pemindahan teknologi kemahiran ke peringkat antarabangsa. Inisiatif kedua adalah mewujudkan pusat sukan berprestasi tinggi melalui penyediaan perkhidmatan asas sains sukan kepada atlet di samping membantu merancangkan pelancongan sukan di Sabah. Seterusnya, menganjurkan sukan bawah 12 tahun di peringkat antarabangsa bagi membangunkan bakat cilik dan pendedahan ke peringkat antarabangsa. Sementara inisiatif keempat adalah meneroka perniagaan baharu, membekal rumput pada jenis cow grass dan menyelenggara bola sepak secara komersial serta khidmat pakar rujuk berkaitan penyelenggaraan padang bola sepak di Malaysia. Beliau menyatakan demikian dalam ucapan penggulungan pada persidangan Dewan Undangan Negeri Sabah ke-16 di Kota Kinabalu. Dalam persidangan sama, Datuk Elron memaklumkan kementeriannya akan mengiklankan semula tender bagi projek naik taraf kompleks sukan Tenem dengan kadar segera. Tender bagi naik taraf projek berkenaan telah dibuat pada 15 September lalu, namun dibatalkan pada 2 Oktober susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Sabah melalui Jabatan Hal Ehwal Wanita JEWA telah menganjurkan beberapa program kemahiran ibu tunggal bagi memastikan golongan ibu tunggal terus dibantu sepanjang tempoh pandemik COVID-19. Menterinya Insinyur Shah Helmi Yahya berkata program tersebut dilaksana secara webinar di beberapa daerah seperti Keningau, Nabawan, Tenem, Tuaran dan Kota Kinabalu. Pada masa sama, JEWA juga telah melaksanakan program kemahiran keusahawanan di Kota Marudu, Putatan, Penampang, Ranau, Kota Kinabalu dan Tawau sepanjang Jun sehingga Ogos. Program seumpama juga akan dilaksana untuk ibu tunggal di dalam bandar. Shah Helmi menjawab pertanyaan Adun Elopura Chong Kiat Kyun dalam sesi soal jawab di persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sabah di Kota Kinabalu. Mengenai isu kanak-kanak terbiar di negeri ini, beliau berkata isu ini diuruskan pihak berkuasa tempatan dengan kerjasama Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Masyarakat.
Bagi warga negara, mereka akan dibawa ke institusi desa untuk dipulihkan, manakala bukan warga negara diserahkan kepada pihak berkuasa seperti Jabatan Imigresen untuk tindakan selanjutnya. Sementara itu, dalam persidangan sama, Adun dilantik Suhaimi Haji Nasir mencadangkan agar sandakan yang terkenal dengan kekayaan alam fauna, sumber budaya dan hidupan liar dijadikan hub pelancongan dilengkapi dengan penambahbaikan fasiliti dan kemudahan asas. Menurut Suhaimi, usaha untuk memulihkan semula sektor pelancongan yang terjejas teruk akibat pandemik COVID-19 boleh dilaksana menerusi perancangan jangka masa panjang yang teratur untuk menjadikan sektor berkenaan terus berdaya maju. Ini termasuk usaha proaktif Kementerian Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar untuk mempromosi Sandakan sebagai destinasi pelancongan menarik. Suhaimi turut mencadangkan agar kerajaan memberi voucher pelancongan kepada rakyat sebagai galakan kepada pelancongan domestik. Mengenai sektor pertanian, beliau berharap belanjawan 2021 turut memajukan sektor pertanian dengan mengusahakan semula tanah terbiar untuk tanaman padi sekaligus menampung keperluan beras tempatan tanpa bergantung sepenuhnya kepada beras import. Perkembangan COVID-19 di Sabah, sebanyak 252 kes positif baharu direkodkan semalam, menjadikan jumlah kumulatif kini 34,977. Tiada kematian direkodkan, manakala satu kluster baharu dikesan di Ranau iaitu kluster Paginatan melibatkan 35 kes. Manakala kes-kes baharu selebihnya melibatkan 20 daripada kluster sedia ada, 146 saringan kontak rapat sementara 51 daripada lain-lain saringan. Menerusi kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masni Manjun, seramai 394 pesakit dilaporkan sembuh, menjadikan jumlah kumulatif sembuh 32,597 orang. Manakala sejumlah 1,707 pesakit sedang menerima rawatan iaitu 605 orang di hospital dan 1,102 orang di PKRC. Polis kini giat memburu suspek utama kes merusuh dan menyebabkan kematian di restoran di Beaufort pada 18 Disember lepas. Suspek utama, hubalan anak lelaki Envelo atau Jimmy Black berumur 37 tahun yang juga pemilik restoran terbabit dilaporkan keluar dari Sabah pada malam selepas kejadian. Dalam sidang media di Kota Kinabalu, Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Hazani Ghazali berkata pihaknya juga telah memaklumkan PDRM Sarawak untuk membantu mengesan kedudukan suspek. Saya menggesa masyarakat keseluruhannya untuk membantu pihak polis bagi mengesan suspek utama iaitu Hobalan ataupun Jimmy Black yang sekarang ini on the move ataupun sedang bersembunyi. Dan selalulah kepada pihak polis untuk kami ambil tindakan, jangan ambil tindakan sendiri. Maklum pada pihak polis, kita ada undang-undang, ikut undang-undang. Siasatan awal mendapati serangan dilakukan oleh sekumpulan lelaki tempatan yang mabuk selepas menghadiri majlis perkahwinan tidak jauh dari tempat kejadian. Mereka dikatakan bergaduh dengan seorang pelanggan dan pemilik restoran sehingga menyebabkan seorang lelaki tempatan cedera parah. Lelaki tersebut dilaporkan meninggal dunia di Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu semalam. Kes kini disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Sementara itu, Datuk Hazani menafikan mesej tular bahawa PDRM menawarkan RM10,000 kepada pemberi maklumat sehingga tertangkapnya suspek utama. Projek gantian penuh Sekolah Kebangsaan SK Perancangan dan SK Pinawantai di Ranau sedang rancak dilaksanakan dan dijangka siap dalam tempoh 2 tahun. Pengarah Pendidikan Datuk Dr. Mistrin Radin berkata, apabila siap kelak, kedua-dua sekolah daif berkenaan akan mempunyai struktur bangunan baharu sepenuhnya. Pembinaan semula sekolah tersebut mencerminkan kesungguhan kerajaan meningkatkan sektor pendidikan. Dalam pelan itu dia ada bilik darjah, bangunan pentadbiran, bilik sains dan sebagainya lah. Dia semua ada di dalam tu. Datuk Dr. Mistrin ditemui RTM selepas menyerahkan sumbangan Yayasan Dakwah Islamia Malaysia Yadim kepada golongan B40 di SK Perancangan Ranau. Hadir sama Pengarah Yadim Sabah, Haji Samin Ongki. Kita menyampaikan sumbangan kepada 62 ibu bapa yang menerima 62 bakul untuk golongan B40. Dan ini sebenarnya adalah sebahagian daripada program kerjasama strategik Yadim di negeri Sabah.
Saya bertekad untuk terus bersama dengan Jabatan Pendidikan. Sementara itu, para penerima sumbangan menzahirkan terima kasih atas bantuan yang diterima. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih untuk bantuan yang sangat-sangat berharga bagi kami. Harapan saya agar aktiviti ini akan diteruskan ke sekolah-sekolah yang lain. Perasaan saya menerima bantuan sebegini, saya rasa sangat gembira dan rasa bersyukur sebab pihak Yadim memberi sumbangan dalam keadaan yang masih ada pandemik beginilah. Pengurusan surau dan masjid dalam kawasan Parlimen Libaran dinasihatkan tidak berpaksikan fahaman politik. Perkara itu penting bagi membolehkan surau dan masjid benar-benar dijadikan sebagai pusat ibadah sekaligus menjadi institusi keagamaan untuk masyarakat Islam. Ahli Parlimen Libaran, Datuk Zakaria Muhammad Idris berkata campur tangan politik dalam pengurusan masjid akan mewujudkan suasana yang tidak harmoni, malah membantutkan syiar Islam. Jangan sama sekali terlibat dengan unsur-unsur atau politik dalam mentadbirkan masjid ini. Dan saya nampak pun memang tidak berlaku, tetapi hanya pesanan daripada saya. Pasal kalau politik dicampur adukkan dengan pentadbir masjid, saya takut dan saya khawatir juga masjid itu akan tidak boleh ditadbir dengan begitu baik. Beliau ditemui media selepas majlis penyampaian sumbangan dana bernilai RM50,000 kepada Surau Al-Kahfi Tamarimba Sandakan. Datuk Zakaria turut mengingatkan jemaah surau dan masjid agar mematuhi setiap prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan ketika menunaikan ibadah atau melaksana aktiviti keagamaan. Kegagalan mematuhi SOP akan menyumbang kepada peningkatan kes positif di Sandakan, malah membantutkan usaha kerajaan memutuskan rantaian penularan pandemik COVID-19. Sekian berita dari Sabah pagi ini. Budayakan kebiasaan baru. Pandemik COVID-19 belum berakhir. Saya Konstantin Pahlawan. Salam hormat.